pada hari ini adalah hari yang kedua, merupakan hari yang kedua, dan insyaAllah pada 21 hari bulan Februari nanti adalah merupakan hari terakhir bagi raptai penuh sebelum melangkah ke 23 Februari 2019. Baik, kita sebelum kita ke wawancara, kita ikuti satu package program iaitu mengenai dengan misi kemanusiaan Kupu SB. Kita ikuti bersama. Auda penonton, pada episod Khairat Kemanusiaan yang lalu, Auda telah menyaksikan dan mendengar cerita dari kami ketika berada di Lombok, Indonesia, iaitu dari hari pertama hingga hari kedua. Kali ini, saksikan dan dengarkan pula hari ketiga hinggalah ke hari terakhir kami di Lombok, Indonesia. Gempa yang terjadi di tanah Lombok. Di hari ketiga, kami berada di Lombok, pergi ke tempat penyembelihan kambing dan sapi. Setelah itu, kami pergi ke sebuah pesantren lagi, yang mana perjalanannya mengambil masa lebih kurang 3 jam untuk sampai ke destinasinya. Sebelum kami sampai ke sana, kami menyinggah terlebih dahulu ke Pantai Indah untuk makan tengah hari di sana. Dengan pemandangan yang indah di sana, bak kata orang-orang barat, breathtaking. Kami pun bergambar ramai dan berfoto sebelum dihidangi makanan. Setelah itu, perjalanan kami pun diteruskan. Alhamdulillah, ketika mana kami telah sampai di pondok pesantren tersebut, hujan lebat mencurah-curah dan penduduk di sana menyambut kedatangan kami dengan baik dan memayungi kami apabila kami turun daripada bas sehingga ke tempat perkumpulan bagi semua penduduk di sana. Bahkan layanan baik mereka tidak terhenti sehingga sana sahaja. Malah kami dihidangkan dengan buah kelapa asli dan kuih muih. Acara dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh salah seorang ustaz di pesantren tersebut. Sebelum acara penyerahan sembako-sembako, seperti biasa, kata-kata aluan dimulakan oleh ketua pondok pesantren tersebut dan diikuti oleh lagu kebangsaan Indonesia dan persembahan khas dari penuntut-penuntut di sana. Kami merasa terharu ketika mana mendengar mereka menyanyi. Persembahan mereka dengan penuh hayat dan penuh perasaan sehingga kan menitiskan air mata kami. Selepas itu, kata-kata motivasi dari Dr. Nur Azizah seperti biasa dan juga tazkirah atau kata-kata semangat daripada Humairah untuk penduduk-penduduk di sana. Setelah itu, acara penyerahan sembako dan alat tulis bagi penduduk di sana dan sesi bergambar ramai. Gempa yang terjadi di tanah Lombok. Di hari keempat, yaitu di hari Jumaat, merupakan hari bersejarah buat kami kerana salah seorang daripada rakan kami telah menjadi khatib atau seseorang yang menyampaikan khutbah. Ketika itu, keadaan di sana hujan renyai-renyai dan itu tidak memberikan ataupun membuatkan kami untuk berhenti membersihkan kawasan di sekeliling masjid dan di dalam masjid tersebut, dan siswi-siswi telah menolong memasak
dan menyediakan makan tengah hari selepas solat Jumaat bagi penduduk-penduduk di sana. Setelah selesai solat Jumaat, kami telah solat jenazah untuk seketika dan acara penyerahan sembako pun dimulakan seperti biasa, iaitu kata-kata daripada Dr. Nur Alizam dan diikuti acara penyerahan sembako-sembako dan juga sumbangan dana. Kemudian barulah makan tengah hari disajikan dan makan secara makan bertalam. Setelah acara makan tengah hari, kami telah pun dibawa untuk menerokai perkampungan di sana. Tempat yang ditimpa gempa bumi, masjid pertama dan madrasah yang telah roboh oleh gempa bumi. Mereka menyatakan bahawa ketika ditimpa gempa tersebut, mereka berlari ke gunung-gunung yang ada di perkampungan tersebut untuk berlindung. Satu kisah telah menghancurkan hati kami, yang mana salah seorang kanak-kanak telah terkorban kerana ketika gempa bumi tersebut. Kanak-kanak tersebut telah mencari ibu bapanya dan akhirnya telah terkorban, padahal ibu bapanya sudah berada di gunung itu. Pada malam tersebut, kami pergi ke rumah Pak Zakaria untuk makan malam dan beliau bercerita sedikit sebanyak mengenai kisah hidupnya ketika di usia muda dan sedikit nasihat untuk bagi kami yang mencari jodoh. Derasnya gempa yang terjadi di tanah Lombok. Satu perkongsian dari salah seorang penduduk di sini tentang musibah yang menimpa. Waktu itu saya sedang mengaji di dalam musola. Lalu terjadilah getaran yang sangat dahsyat. Lalu kami berhamburan semuanya berlari keluar. Lalu ada teman kami yang menjadi korban dan dia meninggal dunia. Kami pun disuruh ke tengah lapangan sama Ustadz. Kami semua mendengar tangisan yang begitu besar dan gempa itu tidak berhenti-berhentinya. Susulan itu tidak berhenti-berhentinya datang kembali. Saya sangat bersedih dan saya juga memikirkan keluarga saya di rumah. Gimana ibu saya, gimana bapak saya. Ya walaupun saya berada di kejauhan mereka, saya juga tidak berhenti. Apa kata rakan kami pula setelah berada di Lombok ini? Selama 5 hari di Lombok, apa yang saya sangat ingatkan ialah semasa berada di rumah sementara penginapan bagi mangsa-mangsa gempa bumi di Lombok. Jadi di sana salah seorang ibu telah menyapa saya dan menceritakan pengalaman beliau di mana pada masa itu suaminya telah berada di luar negara, iaitu di Jakarta, dan semasa itu juga ibu dan anak-anak tersebut berada di Lombok dan semasa mereka sedang bertaklim mereka dialami dengan keadaan gempa bumi tersebut. Dan alhamdulillah, apa yang menyayat hati saya ialah seorang ibu yang masih hamil semasa berlakunya gempa bumi, beliau telah alhamdulillah dapat menyelamatkan anak-anaknya walaupun dalam keadaan hamil. Jadi dari sana saya nampak pengorbanan, dan apa yang saya dapati juga ialah di sana saya mendapat arti kesabaran walaupun yang mereka timpa itu menyedihkan. Oleh kerasnya gempa yang terjadi di tanah Lombok. Hari ini merupakan hari terakhir kami dalam program Khairat Kemanusiaan. Kami telah pergi ke panti asuhan Nadlatul Watan. Kami disambut oleh guru-guru di sana dengan baik dan dihidangkan dengan minuman teh dan pelbagai buah-buahan. Salah seorang rakan kami, iaitu Widya, telah diwawancara oleh media pondok tersebut. Setelah itu, kami berkumpul di surau untuk memulakan acara.
Seperti lazimnya, acara dimulakan dengan kata-kata aluan daripada ketua pondok dan sedikit sebanyak kata-kata daripada Dr. Nur Alisam. Selepas itu, acara penyerahan sembako-sembako dan sumbangan dana diserahkan kepada ketua pondok. Kami pun diberikan sumbangan merupakan 2 buah buku yang dikaryakan oleh kiai daripada pondok tersebut. Setelah itu, aktiviti First Aid telah dijalankan dan dikendalikan oleh rakan kami, Asmita, untuk bagaimana cara membalut pesakit dengan betul. Alhamdulillah, aktiviti tersebut berjalan dengan lancar. Dimulakan dengan demonstrasi dan diikuti dengan sesi praktikal dari para penuntut tersebut. Setelah selesai semua acara, kami pun keluar dari surau dan berkumpul ke tempat perkumpulan untuk sesi bergambar ramai untuk dijadikan sebuah kenangan yang tidak dilupakan. Akhir kalam daripada kami, dan sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami juga berterima kasih kepada pensyarah-pensyarah dan rakan-rakan yang bertungkus lumus untuk menjayakan khairat kemanusiaan Lombok ini. Khairat kemanusiaan ini telah berjalan dengan jayanya, dengan cemerlang, dan memberikan peluang untuk kami turut serta dalam program ini dan memberikan kami pengalaman baru. Syabas dan tahniah kepada Pusat Ilmu Trust kerana mengadakan program ini, program yang telah membuka hati dan mata kami agar kami sentiasa berasa syukur dan memikirkan keadaan saudara-saudara Islam yang berada di luar sana. Dan kami berharap agar program-program sebegini akan diadakan lagi di masa-masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Ini bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah, demikian tadi ya kita bawakan audio package program yang membawa tajuk Misi Kemanusiaan.